Oh, Okey, hari ini. ni cikgu nak ajak balik kat hampa macam mana hari tu yang hampa pi teknik menjawab kan. Dan sebab hari tu masa teknik menjawab tu dia tak berapa bagi banyak soalan sangat. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjuk soalan dengan teknik yang dia ajak tadi. Mana nak tahu hampa boleh skor 5 ke 6 markah daripada apa yang dia ajak. Sekarang ni apa target hampa ni kelas 5 dinamik, target hampa ialah hampa nak skor 4 markah dulu. Kat mana ialah hampa nak cari image bagi satu-satu objek yang diberikan di bawah 3 benda. Translasi, pantulan dengan putaran. Jadi kalau kita perhatikan masa teknik menjawab hari tu, dia dah ajak semua. Translasi, pantulan dengan putaran. Jadi hari tu siapa yang duk terkeluar-terkeluar tu, jadi cikgu boleh tunjuk balik sekali lagi. Satgi soalan ni cikgu akan masukkan dalam grup. Lepas tu video ni pun cikgu rakam. Jadi cikgu akan hantar balik. Jadi hampa boleh try buat. Lupa tengok balik video ni. Buat balik. Sampailah hampa dapat dah faham tiga-tiga benda ni dulu. Cikgu tak orang banyak. Faham translasi, faham pantulan, faham putaran. Settle. Okey, sekarang kita pergi tengok yang pertama. Yang pertama, dia bagi translasi. Ingat kena pusing tau hampa punya telefon tu. Baru hampa akan nampak. Kena rotate kalau tak nampak. Kalau tengok laptop tak ada masalah. Okey, sekarang kita pergi translasi. Cikgu, macam mana cikgu tahu translasi ni dia tulis dah? Translasi. Kalau sebelum ni cikgu ajak hampa, translasi ni 2 ni ke kanan, 3 ke atas. Tapi sekarang kita try guna teknik yang telah diajak hari tu. Okey. So sekarang kita tengok dia nak cari image titik E. Kalau berdasarkan catatan cikgu hari tu dalam teknik menjawab yang telah diberi oleh cikgu Zulkifli tu, dia guna teknik macam ni. O P bukan O P. Salah. Okey, dia guna teknik O T I. Okey. O T I. O ialah objek, T ialah translasi, I ialah image. Jadi dekat situ dia ajak masukkan titik-titik yang diberi. Okey, cikgu besarkan sikit ni sini dengan I. OTI. Objek, translasi, image. Okey, objek. Objek adalah titik apa yang diberi kat situ. Dia bagi titik E. Kerana dia kata cari image titik E. Jadi maksudnya titik E itu adalah objek kita. Jadi bila hampa jumpa soalan macam ni, hampa baca dia punya titik tu berapa. So kalau kat sini, kalau hampa tengok tak berapa nampak sangat kotak dia. Tak apa. Jadi kat sini titik dia, cikgu bagi tahu titik dia adalah 4, 3. Okey, titik dia adalah titik 4, 3. Jadi bila titik 4, 3, kita isikan dekat dalam objek ni. Tapi cara kita nak isi, untuk kita nak buat jalan kerja ni, cara kita nak isi, kita tulis macam ni. 4, 3. Kita tulis ikut atas bawah. Satgi jawapan akhir baru kita tukar balik kepada bentuk koordinat. Jadi sekarang dia bagi 4, 3. Translasi apa dia bagi? Translasi dia bagi kat sini. 2, 3. Jadi cikgu bubuh kat sini. 2, 3. Okey, sekarang cikgu nak cari image dia. Bila cikgu nak cari image dia, apa cikgu buat ialah cikgu just tambahkan saja. 4 tambah 2. Okey, 4 tambah 2 6. dapat apa? 6. 6. Jadi cikgu bubuh sini 6. 3 tambah 3 dapat 6. 6 juga. Okey, jadi koordinat jawapan dia adalah bila koordinat kena tukar bentuk. Okey, bila koordinat kena tukar bentuk. Bentuk dia kena tulis balik sama macam kita tulis objek tadi. So koordinat dia kat sini adalah 6, 6. Okey, jadi kita nak check balik, double check betul ke jawapan kita dengan teknik yang diajar. Kita try guna cara lama. Cara lama iaitu cara lama ialah gerak 2 kali ke kanan, 3 kali ke atas. So 2 ke kanan 1, 2. Dan 1, 2, 3. So cikgu sampai kat sini. Kalau cikgu baca titik dia, X 6, Y pun 6. So jadi kat situ cikgu dah dapati bahawa teknik dia ni kita boleh guna. Tanpa kita tak payah pun buat jalan kerja ni. Tak payah pun kita duk gerak-gerak titik. 2 ke atas, 2 ke kanan, 3 ke atas. Terus isikan dalam kotak tu. OTI. Objek Translasi Image. Tambahkan saja. Okay? Okay. Kita tengok pula yang kedua. Bagi cekap dulu translasi.
Okey, yang kedua dia bagi kat sini negatif 2, 3. Sekarang apa kita buat? Kita buat line dulu. Okey, so kita buat line O, T, I. TI. Otai dia kata itu. Otai. Okey, jadi kemudian kita ambil objek kita dulu. First objek kita dekat sini titik dia adalah kat sini kalau cikgu tengok negatif 5. Negatif 5, 6. Okey, cikgu bubuh kat sini negatif 5, 6. Okey, negatif 5, 6. Kemudian sekarang cikgu masukkan dekat objek ni. Negatif 5, 6. Negatif 5, 6. Okey, apa translasi dia? Siapa boleh bagi tahu? Mary kau nak cuba Mary? Sebab hari tu Mary pun macam terkeluar je cikgu tengok. Dia terkeluar line semua gila cikgu tadi. Okey. Mary bagi tahu kat cikgu ni berapa dia punya translasi yang dia minta kita buat. Repeat dalam soalan. Apa dia Mary? Cikgu tak dapat dengar. Negatif 2 dengan 3. Negatif 2, 3. Bagus. Walaupun terkelak tapi masih boleh buat lagi. Okey. So sekarang OTI. Objek dah ada. Translasi ambil daripada soalan. Sekarang nak cari image. Mas bila kita dapat cari image, kita dah skor 1 markah. Kita boleh skor. Ya, Cikgu, Sarah. saya tanya. Cikgu ambil negatif 5, negatif 6 ni cikgu tengok X dulu ke Y dulu? Kita kena tengok X dulu. First tengok X dulu kan? Koordinat dia ialah X dulu baru Y. Okey, sekarang ni kita pergi nak cari image daripada apa yang kita dah senarai. Apa cikgu kata tadi? Tambah sahaja. Tambahkan saja. Okey, sini. Tambah. Okey. Then kita nak isi jawapan. Okey, kita tengok negatif 5 tambah negatif 2. Negatif 7. Apa? Negatif 7. Negatif 7. So bubuh sini negatif 7. Next. 6 tambah 3. 9 cikgu. 9. Pandai. Jadi tak boleh tulis jawapan dalam bentuk macam ni. Negatif 7, 9 tak boleh. Okey, tak boleh tulis macam ni. So tulis balik jawapan sebenar dia dalam koordinat iaitu negatif 7, 9. Tukarkan balik jawapan tu kepada bentuk koordinat. Jangan tulis jawapan ni. Yang ini hanyalah, orang kata yang ini hanyalah jalan kerja untuk cari jawapan sahaja. Jawapan mesti ditulis dalam bentuk koordinat balik. Jadi kalau hampa boleh tulis macam ni, dah 1 markah. Okey? Jadi ini untuk translasi. Ingat translasi guna konsep OTI. OTI. Objek translasi image. Okey. Next kita tengok pantulan. Hari tu dia ada bagi notes juga pasal pantulan. Tak silap cikgu dia bagi pantulan tu dia guna apa? OPI betul? Tapi OPI dia ni ada banyak version. Dia kata yang pertama kalau OPI tu, okay, cikgu bagi hampa ingat balik lah. OPI tu ada banyak version. P tu untuk pantulan. OPI. Okay. Dia kata ada 2-3 version. Version yang pertama, kalau kita nak cari objek pada paksi Y, okay, objek pada paksi Y, apa yang ubah dia kata hari tu? Siapa yang kekal? Y kekal. Bagus. OPI, kalau pantulan tu berlaku pada paksi Y, kat sini cikgu notekan kat sini ialah Y kekal. Okey, OPI, paksi Y kekal. Okey, Y kekal. Okey, yang itu pertama. Kalau pada paksi X, siapa kekal? Senang je, hampa tengok je ni. Hampa tengok je. Kalau PY, Y kekal. Kalau PX, X kekal. Okey. Situ dulu. Okey. Sekarang ni dia kata ada lagi beberapa jenis. Kalau pula dia bagi macam ni. Ini cikgu buat rumusan terus tau. Dia kata lagi, kalau pantulan pada
Y something. Bagi elok sikit. Dia kata pada Y something. Y something tu maksudnya cikgu tak tahu Y yang ke berapa. Y7 ke, Y3 ke, Y4 ke. Yang penting garisan dia macam ni, melintang. Y berapa. Y ke berapa. Maksudnya Y tanda soal. Kalau berlaku dia minta pantulan pada Y berapa, Y something dia kata, kat sini dia guna konsep apa? Tak faham cikgu. Tak faham. Okay. Kalau dia kata Y something, tak apa cikgu note dulu. Kalau Y something, X kekal. Okay. Kalau X something, Y kekal. Okay. Dia terbalik sikit tau. Bila melibatkan satu pantulan pada paksi pada Y sama dengan 3, hampa dah tahu dah. X tu, nombor yang sama tu tulis balik. Yang berubah tu, Y saja. Saya cikgu tunjuk contoh dia. Tapi kalau dia kata pantulan pada X sama dengan 3, yang berubah, yang kekal tu Y. Yang berubah tu hanya X sahaja. Okay, sini note lah. Okay, sini note. Ini hampa kena tahu. Okay, sekarang kita pergi tengok contoh. Sebab tu cikgu memang tengok dah hari tu bila hampa dapat teknik, cikgu nak buat contoh. Bila cikgu buat contoh baru hampa nampak. Okay, sekarang kita tengok contoh ni. Pantulan pada garis Y sama dengan 2. Ini maksudnya Y something. Ini maksudnya Y something. Y nombor berapa? Okay, Y something. Tengok Y something. Ini maksudnya Y something. Kalau dulu cikgu ajak cara lama, cikgu ajak buat cermin. Cermin pada Y sama dengan 2. Hampa pun nanti buat apa? Ambil pembaris. Cari kat mana Y2. Ni cara lama tau ni. Lepas tu hampa pun garis. Garis dekat Y2. Lepas tu hampa buat apa? Lepas tu hampa kira. Hampa kira dari objek ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu hampa pun akan lompat 7 kali kat sini. Tengok cermin. Jadi cikgu tak mau guna cara ni dah. Sebab cikgu tengok hari tu, cara cikgu tu ajak, kebanyakan murid dapat. Kebanyakan daripada hampa faham. Cuma kalau kita tak buat latihan, kita memang akan lupa. Hang pilah teknik apa pun, teknik segala gajah jatuh atas kepala hang pun hang boleh buat time tu. Tapi kalau hang tak praktik latihan, tak guna. Sebab tu cikgu nak praktik latihan. Okay? Okay. Tadi, ni Y something. Kalau kita tengok konsep Y something, dia kata X kekal. Jadi maksud dia di sini, cikgu buat lagi macam tadi. 3 kotak tadi. Dia panggil kat sini. O, P, I. O, pi. Okay, O, pi. Sekarang cikgu masukkan objek dulu. O untuk objek. Sekarang cikgu tengok E ni. E ni objek dia adalah 4, -5. Okay. 4, -5, ini mewakili X. Ini mewakili Y. Okay, jadi cikgu pun bubuh dekat sini. 4, 5. 4, 5. Yang ni tak apa susun macam ni. 4, 5. Cuma hampa kena tahu mana satu X, mana satu Y. 4, 5. Okay. Pada Y kedua. Y sama dengan 2. Jadi kalau kita tengok nota kita tadi, kalau Y something, X kekal. Y something, X kekal. Maksudnya X dia yang mana? X dia yang ni 4. Maksudnya 4 kekal. Tulis balik 4. Yang berubah siapa? Y. Yang berubah Y. Y. Yang berubah Y, so apa kita nak buat? Kita kena tahu 5 nak jadi 2 tu apa dia buat? 5 nak jadi 2 tu apa dia kena buat? Kena. Okey, 5 nak jadi 2 kena darab. Dia tak boleh darab kat sini. Ingat itu cikgu tu kata. Dia hanya tambah tolak je. Dia kena tambah cikgu. 5 tolak 3. Pandai. Dia tengok 5. Dia kena buat something kat sini untuk dapat 2. Apa dia nak buat? Dia kena tolak. Tolak 3. Dia kena tolak 3. Faham tak? 5 ni cikgu nak bagi jadi 2. Jadi cikgu kena tolak 3. Bila cikgu kena tolak 3, jadi 2 ni pun cikgu kena tolak 3 untuk dapat jawapan ni. So 2 tolak 3. 3. Tekan kalkulator. Takut. 2 tolak 3 berapa? 2 tolak 3. 2 tolak 3. -1.
Sat. Cikgu tengok balik. Okey, dengar betul-betul ni. Cikgu nak ulang sekali lagi. OPI. Okey, OPI ya. Objek pantulan dengan objek pantulan image. Image. Okey. So sekarang ni kita tengok kat sini. Kita nak buat objek. Okey, kita kena cari dulu objek dia. Okey, objek dia kat sini ialah apa? Tadi cikgu beritahu tadi objek kat sini 4 dengan 5. 4 negatif 5. Okey. Oh, Tadi cikgu lupa tulis negatif 5 lah. Betul tak? Perasan tak? Betul. Saya pun tak tulis. Okey. Sat. Okey, sekarang kita tengok balik. Tadi cikgu lupa betul. Patutlah tak dapat. Cikgu lupa tulis 4 negatif 5. Okey, sekarang kita tengok 4 negatif 5. Konsep yang sama tadi. Y kedua. Okey, Y kedua. Kalau Y kedua, kamu note tak kat sini? Y kedua, siapa yang kekal? X ke? X kekal. X kekal maksudnya X kat sini adalah 4. Jadi hampa tulis balik 4. 4 tu jangan usik dah. Yang hampa nak usik adalah Y. Negatif 5 nak jadi negatif 2, dia kena buat apa? Dia kena tolak dengan 3. Tak boleh. Tengok kalau kata negatif 5 tolak 3, kita dah dapat negatif 8. Tak boleh. Cikgu nak bagi dapat. Dia kena tambah dengan 3. Tambah dengan berapa? 3. Tambah 3. Okey, kita try. Negatif 5 tambah 3, kita dapat negatif 2. Tak boleh. Cikgu nak dapat 2. Dia tak mana negatif kan? Dia tak mahu negatif. Sebab kat sini 2. Apa lagi kita nak cuba? Tambah 3. Tambah. Dapat negatif 2. Tambah. Cuba hampa tengok. Okey, pasangan dengan negatif 5 ni adalah 3. Negatif 5. Cikgu. Ya. Negatif 5. Tambah 7. Tambah 7. Mary cakap tadi betul. Tambah 7. Okey? Tambah 7. Pasal apa kena tambah 7? Sebab 7 tolak 5 dapat tak 2? Dapat. Jadi macam ni. Macam mana cikgu saya nak tahu nak tambah 3 ke tambah 7? Jadi sebab itulah macam hari tu cikgu tu bagi tahu. Hampa kena tahu pasangan tau. Pasangan yang sepadan dengan nak dapat 2. Negatif 5 ni untuk dapat 2, dia hampa boleh pasangkan dia dengan 3. Kalau 4 tak boleh, kalau 5 tak boleh, kalau 6 tak boleh. 7 je pasangan dia kalau nak dapat 2. Jadi hampa cuba dua-dua tu. Okey, sebagai contoh. Katalah cikgu bagi kat sini. Cikgu bagi sini negatif 6, sini cikgu nak dapat 4. Okey. Apa cikgu kena buat kat sini? Negatif 6 untuk dapat 4, apa cikgu kena buat? Hampa kena tahu pasangan dulu. Nak dapat 4, hampa mesti kena pasang dia mesti 2 ataupun satu nombor yang besar. 10. Tak boleh. 10 dengan 6 akan jadi 4. Betul ya? Pandai. Okay. Bagus. Tepat sekali. 10. Jadi kat sini kita cuba satu-satu. Kalau cikgu letak sini hampa tahu pasangan. Lepas hampa tahu pasangan, hampa cuba kat sini. Negatif 6. Kalau aku tambah dengan 2, aku tak dapat 4. Negatif 6, kalau aku tolak dengan 2 pun aku tak dapat 4. Jadi 2 tak boleh guna. So sekarang aku cuba 10 pula. Negatif 6, kalau aku tambah 10, aku dapat negatif 4. Tak boleh juga. Cikgu saya dapat 4 lah. Cikgu 4 Awak hari ni blur. Cikgu yang blur. Nervous kot. Tengok boyfriend pula. Alamak.
Okey. Tak apa. Sekarang kita dapat dah kan. Jadi macam tu kita nak cari pasangan dia. Christine boleh tak ni? Takut lagi Christine menghilang pula. Boleh cikgu. So kita dah dapat dah. So kat sini cikgu ulang balik. Okey, kat sini pasangan dia adalah bila hampa tengok dekat sini ada 2 dengan negatif 5. So negatif 5 pasangan dia untuk nak dapat 2, 3 ataupun 7 saja. Dia satu nombor kecil, satu nombor besar. 3 atau 7. Cuba satu-satu. Sebab yang nombor lain tak boleh dah nak bagi dapat 2. Macam tu. Jadi kat sini kita dapati dia kena tambah 7. Bila tambah 7 baru dapat 2. Jadi 2 dekat sini pun kena tambah 7. 2 tambah 7 dapat berapa? 9. 9. Pandai. Jadi apa image dia? Image cara dia so cara kita nak tulis jawapan 4 negatif 5 anak panah. Dia akan jadi jawapan dia 4, 9. Okey, boleh faham ni? Cikgu. Ya. Negatif 5 tambah 7 sama dengan 2. Lepas tu tambah dengan? Negatif 5 nak dapat 2. Okey, tengok negatif 5 nak dapat 2 kena tambah 7. Jadi bila nak dapat kat sini, cikgu kena ambil 2 tu tambah 7 baru cikgu dapat kat sini. Oh, okey. Faham. Tengok lagi satu last contoh. Ini cikgu ajak 2 benda je. Translasi, pantulan. Satgi cikgu bagi latihan ni apa try buat. Okey, lagi satu contoh. Okey, lagi satu contoh. Okay, cikgu pun cuba nak faham-faham dulu dia punya jalan kerja tu. Okey, sekarang dia bagi pantulan pada X sama dengan negatif 2. Maksudnya dekat sini dia ialah pantulan pada X something. X something. Okey, pantulan pada X something. Wan boleh tak Wan? Boleh sikit-sikit je kau. Okey. So OPI. OPI bermaksud objek pantulan image. Okey, first bubuh dia punya objek dulu. Okey, objek dia dekat sini adalah 2, 2. Okey, 2, 2. Jadi cikgu isi kat sini 2, 2. So kat sini ialah 2, 2. Okey, so dia adalah X something. X something maksudnya dia pada X yang ke negatif 2. Okey, X ke negatif 2. Okey, sekarang kalau dia X something, siapa kekal tadi? Y kekal. Y kekal. Note kat sini. Y kekal. Kalau Y kekal, ini X, ini Y. So Y dia bubuh balik jawapan, jangan ubah. Yang kita nak cari tu adalah X. Jadi X dia tu 2. X dia tu 2. Okey. Cikgu nak dapatkan negatif 2. Apa cikgu kena buat? Siapa pasangan dia dulu? 2. Pasangan siapa? Negatif 4. Pandai. Negatif 4. Tapi cikgu sebelum nak dapat negatif 4, cikgu nak bagi orang lain faham dulu. Okey. Pasangan untuk nak dapat 2 adalah 0 dengan 4. Betul tak? Sebab 2 tolak 0, 2. Ataupun 2 tambah 0, 2. 2 dengan 4. 2 tambah 4, 6. Tak boleh. Tengok. Okey. 2 tambah 4. Cikgu dapat 6, tak boleh. 0 tak boleh dah sebab 2 tambah 0, 2. Cikgu nak negatif 2, tak boleh dah. Jadi yang ni memang abaikan terus. Kita tengok 4. 2 kalau tambah 4, dapat 6, tak boleh. Cikgu tak mau. Cikgu nak 2, tolak 4, cikgu akan dapat negatif 2. Yang ni cikgu nak ni. Sebab cikgu nak bagi dapat negatif 2. Jadi jawapan dia adalah negatif 4. So negatif 4. 2 tolak 4 dapat negatif 2. So dekat sini pun cikgu kena buat benda yang sama. 2 kena tolak dengan 4. Negatif 2 tolak 4 dapat apa? Dapat negatif 6. Negatif 6. Jadi koordinat dia macam mana kita nak tulis? Nak tulis jawapan yang untuk dapat markah. Tulis dulu 2, 2. Okey. 2, 2 kemudian akan jadi negatif 6.
negatif 62. Okey, boleh sampai situ? Boleh cikgu. Okey. So hari ni cikgu ajak dua benda sahaja. Transilasi dengan pantulan. Jadi kamu ambil latihan ni, buat 4 soalan ni, bagi faham. Kemudian kelas seterusnya baru kita masuk putaran. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, so tu saja untuk